Okey Ben, terima kasih. Sebenarnya saya rasa epik juga sebenarnya situasi ni. YB Tan Sri dengan Tan Sri Musa berada di satu meja. Tapi kita nak cakap dari sudut sukan lah. Mungkin boleh YB ataupun Tan Sri boleh ceritakan sedikit terlebih dahulu tentang pasukan KL tahun ini dan juga dari segi penajaan DBKL yang tampil untuk memberi kerjasama kepada pasukan KL United FC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti mana kita semua tahulah bahawa Kuala Lumpur United Football Club adalah daripada Kuala Lumpur, dan secara tradisinya sememangnya DBKL merupakan penaja yang utamalah, dan kita mengharapkan ianya akan berterusan kerana kita membawa nama Kuala Lumpur itu sendiri, dan kejayaan pasukan kita yang insya-Allah menjadi matlamat dan cita-cita kita bersama akan mengharumkan nama Kuala Lumpur dan juga dengan itu nama DBKL juga, ya. So banyak facilities pun kita bergantung kepada DBKL, termasuklah stadium, dan walaupun politically kita berbeza, tapi dalam arena bola sepak ni kita boleh bersatu lah, kan. Saya soalan untuk Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri, berdasarkan pengalaman Tan Sri dalam arena bola sepak, bagaimana Tan Sri melihat perubahan yang sedang berlaku di Kuala Lumpur United, terutamanya dengan ada seorang individu yang pernah beraksi untuk kelab ini yang kini menjadi CEO, Stanley Bernard? Ya, saya nak kata peminat bola pun dia juga, dan nak kata bekas pengendali pasukan pun dia juga. Tapi dalam konteks KL United, dan kebetulan sewaktu ini saya memikul tanggungjawab sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, apa-apa perkara yang menyumbang kepada kemajuan wilayah persekutuan, termasuk Kuala Lumpur, termasuklah kemajuan sukannya dan juga yang lain-lainnya, saya lihat bola sepak punya potensi dan juga mempunyai satu peranan yang cukup besar. Dan juga saya melihat kepada aspek keprihatinan kita kepada generasi muda, anak-anak muda, yang mana sukan adalah sesuatu yang amat dekat dengan anak-anak muda di Kuala Lumpur. Jadi kita ingin melihat bagaimana boleh saya turut menyumbangkan sedikit sebanyak. Tapi saya juga masih lagi sedang memerhatikan kerana ini adalah kali pertama KLFA team menjadi sebuah pasukan yang dikendalikan secara komersial dan secara profesional. Jadi di manakah tempat kerjasama itu, kita harus berunding dengan KLFA sebagai tuan punya kepada pasukan pada masa ini, wholly owned company di bawah KL United FC. Jadi saya amat terbuka dalam soal ini demi untuk melihat pasukan bola sepak yang membawa nama Kuala Lumpur menjadi sebuah pasukan yang disegani, pada masa yang sama sebuah pasukan yang akan menjadi ikutan dan juga idola kepada anak-anak muda di wilayah persekutuan, khususnya di Kuala Lumpur sendiri. Jadi saya agak enthusiastic dan juga curious at the same time, excited pun ada untuk melihat KLFC beraksi dalam musim yang akan datang. Tan Sri, saya percaya pasukan KL United FC ni pastinya memerlukan bantuan untuk memperkasakan dari segi facilities, equipment dia. Mungkin ada bantuan yang akan diberikan atau kerjasama yang akan dimeterai bersama pasukan KL United FC ni? Sudah tentu sebagai pihak berkuasa negeri, kalau dalam konteks negeri lain ada kerajaan-kerajaannya. Kalau dalam konteks kita di wilayah, sudah tentulah Kementerian Wilayah Persekutuan secara umumnya bertanggungjawab untuk memberikan segala kemudahan, bukan saja bola sepak, sebenarnya pada semua sukan-sukan. Dan kita tahu KLFA adalah badan gabungan kepada Majlis Sukan
wilayah persekutuan, sudah tentulah tanggungjawab itu memang menjadi tanggungjawab kepada kementerian dan juga Majlis Sukan dan termasuklah juga bandaraya sendiri di BKL. Tinggal lagi kita kena tengok bagaimana ini dapat disesuaikan dengan konsep bola sepak profesional dan juga sebuah pasukan bola sepak yang dimiliki oleh syarikat Sendirian Berhad. Dan itu kita boleh explore. Tapi saya berkeyakinan pasukan bola sepak Kuala Lumpur ni boleh diuruskan secara satu commercial entity, ya, sebagai satu entiti komersial yang berdaya maju, yang harus mempunyai business model yang sustainable dan juga satu business model yang boleh membolehkan pasukan benar-benar sebuah pasukan yang berprestasi. Kita tahu bola sepak adalah suatu industri. Kita tahu bola sepak adalah antara sukan yang sememangnya boleh kita uruskan dengan baik dan dia boleh orang kata sebagai self financing. Tapi saya faham maksudnya tadi, apakah perkara-perkara, mungkin facility, mungkin stadium, mungkin tajaan ataupun financial support. Tapi kita kena tengok dalam konteks ia sudah menjadi sebuah pasukan profesional dikendalikan oleh sebuah syarikat, supaya apa-apa juga kita lakukan mengikut peraturan dan menepati orang kata prosedur-prosedur yang tertentu. Saya agak terbuka dalam soal ini. Macam saya kata tadi, yang pastinya adalah saya memang bertanggungjawab untuk melihat pasukan yang mewakili nama Kuala Lumpur dapat orang kata dikendalikan dengan baik. Yang kita tak nak dengar nanti masalah terhutang, masalah gaji pemain tak boleh bayar ataupun lain-lain masalah. Jadi kalau itu berlaku, saya pun tanggung malu jugalah sikit sebanyak kan. Jadi kita fikir cara secara bersama. YB, Piala Prihatin saya difahamkan akan diadakan pada 27 Februari ini menentang Selangor. Kalau ada penonton, saya rasa peranan ini akan full house lah. So YB, melihat kepada kejohanan ataupun piala itu yang diadakan, bagaimana YB melihatlah sambut ataupun kejohanan itu dianjurkan? Boleh jelaskan sedikit mungkin untuk peminat Kuala Lumpur dan juga Selangor khususnya? Baik, ianya merupakan satu pertandingan yang baru kita perkenalkan, iaitu Piala Menteri Wilayah Persekutuan, Piala Prihatin, charity, ya, dan sememangnya ianya bertujuan untuk mencapai matlamat jangka panjang kita, iaitu untuk nak wujudkan suasana minat bola sepak, frenzy bola sepak. Tan Sri daripada Kelantan, kita semua tahulah penyokong-penyokong dan peminat bola sepak Kelantan tu memang di antara yang boleh dikatakan yang terbaik lah di negara kita. Kita nak wujudkan keadaan yang sama di wilayah persekutuan di Kuala Lumpur khususnya, dan apa yang telah saya bincang dengan Exco, KLFA dan juga Board of Directors KLUFC ialah bahawa kita nak kembalikan bola sepak Kuala Lumpur ni kepada zaman kegemilangannya, pada zaman Fandi Ahmad dulu dan sebagainya. Dan pada ketika itu rakyat dan warga Kuala Lumpur memang dia gila bola lah, ya. Dan kita sentiasa antara yang pasukan-pasukan yang terbaik lah di dalam liga. Alhamdulillah kita telah mencapai matlamat kita pada tahun lepas, di mana tahun ini kita telah kembali kepada Liga Super. Dan sekarang ini dengan pendekatan secara swasta yang lebih profesional, dengan CEO yang mempunyai kemahiran dan pengalaman dan sebagainya, kita nak capai seperti mana yang apa yang disebutkanlah, kalau boleh football ni as an industry yang independent, yang swasta, yang boleh berdikari. Tetapi pandangan saya lah, macam mana sekalipun akhirnya oleh kerana namanya adalah Kuala Lumpur United Football Club, maka DBKL dan Kementerian Wilayah Persekutuan mesti ada dia punya keterlibatan, ya.
Kalau tidak, akhirnya ianya akan menjadi pasukan Toyota ke, pasukan Hyundai ke, ataupun pasukan Hype ke, ya, dan sebagainya. Dan akhirnya ianya akan hilang image ke bandar rayanya ataupun daerahnya ataupun negerinya. Dan bila itu berlaku, mungkin sikit sebanyak dari segi sokongan, dari segi dia punya dia punya niche market tu akan kehilangan, ya. Dan itulah sebabnya kenapa kalau kita lihat di UK, walaupun pasukan-pasukan bola sepak tu semua dah memang boleh independen dan sebagainya, tetapi mau tak mau dia ada hubung kait dengan bandaraya dan sebagainya supaya ada dia punya niche market, ya. Tu kita harap begitulah juga dengan KL, di mana insya-Allah melalui Piala Menteri Wilayah Persekutuan ini, kita boleh mulakan trend yang baru dan lonjakan minat dan semangat cintakan sukan dan bola sepak khususnya di kalangan warga Kuala Lumpur. Okey, terima kasih YB Khalid Samad dan juga Tan Sri Anwar Musa. Tapi sebelum saya benarkan anda berdua meninggalkan kerusi panas ini, mungkin saya boleh tinggalkan pen kat sini. Sama-sama kita lakukan upacara perasmian untuk perlawanan Piala Wilayah ataupun Piala Prihatin, maafkan saya, untuk sama-sama kita merasmikan di sini. Mungkin kita boleh dapatkan juru kamera dan sebagainya untuk melakukan perasmian. Okey, silakan. Sekali lagi saya ingatkan, Piala Prihatin Menteri Wilayah Persekutuan yang akan berlangsung pada 27 Februari juga melupakan perlawanan The Derby di antara pasukan KL United FC bersama dengan pasukan Selangor FC. Okey, so itulah yang kita saksikan pada ketika ini selaku perasmian secara rasmi untuk Piala Prihatin Menteri Wilayah Persekutuan ini. Saya tak cakap kalau tak tanya Menteri Wilayah juga untuk piala ni. Silakan. Tan Sri, kena komen sikit Tan Sri tentang piala yang buat julung kali diadakan ni. Ya, terima kasih. Saya apabila didatangi oleh CEO Saudara Stanley Bernard bersama dengan Ketua Jurulatih Bujan Hodak, yang kedua-duanya memang kenalan rapat saya, dan melontarkan minta apa pandangan saya tentang untuk mengadakan perlawanan musim secara tahunan. Jadi di situlah kita berbincang dan saya bersetuju untuk menajakan piala pusingan tahunan yang diberi nama Carring Cup ataupun Piala Prihatin bagi ataupun disebut Piala Menteri Wilayah Persekutuan, tapi itu panjang, ya. Jadi Stanley kata Piala Prihatin Menteri Wilayah Persekutuan. Tak apalah mana-mana, tapi short formnya Carring Cup ataupun Piala Prihatin. Dan saya fikir supaya bola sepak menjadi milik masyarakat, kita anggapkan itu sebagai macam charity match ataupun charity shield. Supaya mungkin tahun ini agak suntuk sedikit masa, tetapi apa-apa kutipan kita mendapat daripada tajaan dan sebagainya, lebihan daripada kos itu, saya harap kita dapat menyumbangkan kepada aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Mungkin tak banyak pun tidak mengapa, menyumbang kepada kebajikan gelandangan ke misalnya, ataupun kepada asnaf dan sebagainya, supaya kita mahu bola sepak tu sentiasa menjadi satu fenomena milik society, milik masyarakat. Tanda-tanda keprihatinan. Sebab saya tengok bola sepak sebagai satu ejen yang boleh membentuk society. Dan melalui bola sepak kita galakkan, macam sekarang wilayah persekutuan ada temanya wilayah prihatin, dan kita boleh tunjuk melalui bola sepak selain pada melalui kaedah-kaedah yang lain. Jadi saya tak nak bola sepak tercicir dalam konsep mendukung sifat-sifat dan budaya keprihatinan dalam Kuala Lumpur. Mungkin kita boleh dedikasikan, macam saya kata tadi lah, kepada homeless, kepada banyaklah aktiviti-aktivitinya. Jadi saya berbesar hati kerana diberikan peluang untuk menyumbangkan piala ini, dan ini akan menjadi acara bagi setiap tahun sebelum musim bermula
derby antara Kuala Lumpur dan Selangor yang asal dulunya satu, ya. Sekarang saya di Kuala Lumpur, yang berhormat Ahli Parlimen Shah Alam dan kita bertemu dalam banyak, jadi simboliknya banyak, ya. Banyak. Tapi dalam charity cup tu saya kena sokong KLUFC, tak boleh sokong Selangor pula. Jadi ya, jadi itulah harapan saya, sebab tu saya berasa gembira dan excited dan bersedia untuk memberikan apa-apa juga perkara bagi menjayakan perlawanan yang jolong-jolong kali diadakan. Kebetulannya pula kita baru mendapat kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara, antara 3 liga sukan yang dibenarkan selain pada hoki dan takraw adalah kejohanan yang berkaitan dengan MFL. Ini satu kegembiraan sebab peminat sukan, peminat bola sepak dah lama memendam rasa tak dapat melihat aksi Liga dan MFL League. Jadi eloklah kita semarakkan sekarang dengan berbagai-bagai cara. Jadi kita di Kuala Lumpur, kita semarakkan cara kita, antaranya adalah dengan mengadakan pre-season derby antara Kuala Lumpur dan Selangor. Alright, terima kasih Tan Sri Haji Anwar Musa yang merupakan Menteri Wilayah Persekutuan dan juga yang berhormat Khalid Samad selaku yang kita lihat pada hari ini merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, di atas keprihatinan anda berdua dalam terus memajukan bola sepak negara. Dan seperti yang dikatakanlah, setiap kali kalau kita lihat di laman media sosial sebagainya, kalau Tan Sri Anwar Musa dan juga Khalid Samad cakap, pastinya ramai yang mendengar. Itulah dia, kita ucapkan terima kasih. tapi bola kawan. Bola tetap kawan, no matter what. Itulah realiti dalam dunia bola sepak. Okey, terima kasih sekali lagi kepada dua tetamu kehormat kita kerana sudi datang meluangkan masa.